Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak pelajar sekalian. Apa khabar kamu pada hari ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan masuk kepada satu topik baru iaitu modul yang ketiga yang bertajuk Asas Statik Kejuruteraan. Okey, hari ini kita akan belajar iaitu subtopik 3.1 pengenalan kepada daya yang merangkumi kepada 3 daya untuk hari ini iaitu leraian daya, paduan daya dan keseimbangan daya. Okey, objektif pembelajaran pada hari ini ialah untuk menerangkan konsep daya sebagai skala dan vektor dan juga awak akan belajar apa itu leraian daya, paduan daya dan keseimbangan daya. Hari ini kita akan belajar mengenai semua ni. Okey, sebelum kita memulakan kelas, cikgu nak awak berpasangan dengan orang bersebelahan. Kita akan buat satu aktiviti iaitu awak dikehendaki untuk membina satu peta bulatan. Okey, peta bulatan contohnya awak boleh tengok yang dekat cikgu bagi contoh tu. Okey, seterusnya kat dalam peta bulatan tersebut awak dikehendaki untuk menulis definisi daya mengikut kefahaman awak. Okey, dekat bulatan kecil tengah tu awak tulis daya dan bulatan luar yang besar tu awak tulis definisi. Tulis je apa-apa yang awak faham tentang daya dekat bulatan besar dekat tepi tu. Okey, seterusnya awak bincang dan berkongsi dengan rakan sebelah apa yang masing-masing tulis dekat peta bulatan tersebut. Okey, saling bertukar pendapat apa yang awak faham. Okey. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan definisi dan konsep daya. Okey, yang pertama ialah definisi daya iaitu daya yang bertindak ke atas sesuatu objek yang mempunyai jisim itu mengalami pecutan dan berubah halaju. Okey, itu maksud daya lah. Bila dia ada pecutan dan halaju, dia adalah daya. Okey, seterusnya formula daya adalah F equal to MA. F tu apa? F tu adalah force kalau bahasa Inggeris. So dalam bahasa Melayunya adalah daya. M tu adalah mass iaitu jisim dan A tu adalah acceleration iaitu pecutan. Okey, so maknanya untuk cari daya awak kena darabkan jisim darab daya sebab definisi dia sendiri berkaitan dengan jisim yang mengalami pecutan. Okey, sebab tu jisim darab dengan daya. Okey, senang. Okey, seterusnya daya merupakan salah satu kuantiti vektor kerana dia mempunyai magnitude dan arah. Okey, so vektor tu adalah magnitude dan arah. Okey, lihat. Dan unit daya adalah Newton atau N atau juga kg ms negatif 2. Okey, kg ms negatif 2 ni adalah hasil gabungan daripada jisim adalah unit kg dan pecutan adalah ms negatif 2. So bila darabkan kedua-dua tu akan jadi kg ms negatif 2 dan untuk dapat unit yang untuk unit ringkas adalah Newton. Okey, seterusnya adalah konsep daya sebagai skala ataupun vektor. Okey, skala ini adalah suatu kuantiti yang hanya mempunyai magnitude sahaja. Apa yang bermaksud dengan magnitude sahaja? Dia ada nilai je. Okey, contoh dia ada jarak, laju, jisim, isi padu. Okey, sebagai contoh jisim. Contohnya jisim berat kita 50 kg sahaja. Dan dia tak ada negatif ke positif. Berat kita tak ada negatif 50 kg. Tak ada. Semua kita ada nilai je. Positif dan negatif tu adalah menunjukkan arah. Ataupun biasanya positif dan negatif tu menunjukkan arah. Okay, so bila jisim dia ada nilai je 50 kg. Macam berat kita 50 kg. Tak ada pun negatif 50 gram.
Okey, boleh faham. Okey, seterusnya vektor, suatu kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Kalau vektor ni dia ada magnitude dan arah, maknanya dia ada nilai dan juga arah, sama ada positif ke negatif, sama ada ke kiri ke kanan ke depan ke belakang. Okey, sebagai contoh, hal laju, sesaran, pecutan, daya sendirilah. So maknanya daya adalah dalam kategori kuantiti vektor, di mana bagaimana nak sebagai contoh kita ambil sebagai contoh pecutan, iaitu contohnya kelajuan dia, pecutan dia adalah 5 ms negatif 2. Dia akan ke kanan, contohlah ke kanan. Bila contoh sambil contoh paksi, bila paksi x dan y dia akan ke kanan, so dia akan jadi positif. Bila dia ke kiri, dia akan jadi negatif 5 ms negatif 2. Okay, itu yang membezakan skala dan juga vektor, di mana skala dia hanya ada magnitude, dia ada nilai sahaja, di mana vektor dia ada nilai dan juga arah. Okay, itu bezanya. So daya adalah kuantiti vektor. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada subtopik kepada pengenalan daya, iaitu leraian daya. Apa yang dimaksudkan dengan leraian daya ni? Leraian daya ni merujuk pada satu daya pada komponen yang boleh dilerai kepada dua tetapi memberi kesan yang sama seperti daya asal. Maknanya kita tetap ambil nilai yang asal, cuma dia dileraikan kepada dua bahagian. Okey, boleh daya leraian ni akan dileraikan kepada dua komponen, iaitu arah mengufuk pada paksi X dan arah menegak pada paksi Y. Okey, sebagai contoh dekat dalam gambar rajah tersebut, itu adalah contoh dia ada paksi X dan paksi Y. Dia ada arah. Itu yang dimaksudkan dengan dia kuantiti vektor. So dia akan ada satu untuk komponen X dan satu komponen Y. Okey, terusnya saya akan menunjukkan lebih terperinci bagaimana awak nak menentukan daya berada di paksi X dan juga di paksi Y. Macam mana kita nak leraikan daya ni? Okey, nanti saya akan tunjuk cara-caranya. Okey semua, hari ini kita akan belajar tajuk leraian daya. Okey, seperti yang saya dah terangkan sebelum ni, leraian daya tu bermaksud suatu daya yang dileraikan kepada dua komponen, iaitu X dan Y. Okey, macam mana kita nak tengok? Okey, ni adalah satu paksi. Paksi ni Y, ini adalah X. Contoh sini adalah satu daya yang dikenakan. Daya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan peleraian daya? Leraian daya tu, daya awak ni terlerai kepada dua bahagian, kepada dua paksi ni. Satu untuk paksi. Okey, satu dekat paksi X, leraian daya ke paksi X, F X. Ini adalah Fy. Fy. Okey, contoh awak punya sudut kat sini. Jadi, okey, ni adalah segitiga. Digalakkan gunakan formula nisbah geometri. Okey, apa nisbah trigonometri ni? Nisbah, boleh nampak tak? Nisbah trigonometri. Okey. Ni saya keluarkan. Jadi segitiga, di mana sudut di sini, sudut 90 tepat di sini. Okey. Garisan yang paling panjang adalah kita panggil sebagai hipotenus. Ini adalah H.
sudut dan sudut 90 darjah adalah selari, dipanggil adjacent ataupun dalam bahasa Melayu bersebelahan. Sudut ni bersebelahan dengan sudut tegak dan yang tinggi ni adalah opposite, bermaksud sudut ni bertentangan. So dia opposite. H-O-A. Okay, macam mana kita nak gunakan formula kah tua. Formula ni formula yang agak lama, agak lapuk dah rasanya. Tak apa, kita guna je. Kah tua bermaksud S ni adalah sin apa? Sin theta lah. O adalah opposite. H adalah hypotenuse. Okay. Kah ni apa? C ni adalah cos theta. A adalah adjacent. H adalah hypotenuse. Toa pula adalah T adalah, apa lagi satu adalah tangent. O opposite ataupun bersetentang. A adjacent ataupun bersebelahan. Okay, ni nisbah geometri yang boleh awak gunakan dalam nak selesaikan segitiga ni. Macam mana nak gunakan tu? Okay, contohnya ni saya keluarkan. Okay, contohnya yang ni. Okay, yang ni mestilah hypotenuse. Okay, sudut bertentangan ini adalah adjacent. Dan ini adjacent pula, ini opposite, bersetentang. Ini adalah bersebelahan, adjacent A. Okay, so macam mana kita nak guna formula ni? Okay, macam mana kita nak guna formula ni? Okay, kita tengok. Okay, yang kedua adalah paduan daya. Apakah yang dimaksudkan dengan paduan? Okay, seterusnya kita akan masuk pada topik yang kedua, iaitu paduan daya. Okay, apa yang dimaksudkan dengan paduan daya ni adalah gabungan dua daya ataupun lebih dikenali sebagai jumlah daya, iaitu R. Dan juga awak kena cari dia punya sudut. Okay. So, macam mana kita nak selesaikan paduan daya ni? Ada beberapa kaedah, iaitu yang pertama, boleh guna kaedah segitiga. Kaedah segitiga, iaitu contohnya, okay, ni daya yang pertama F1 dan ini daya yang kedua F2. Bila gabungkan dua ni akan jadi F1 F2. So dekat mana posisi R? Posisi R dekat sini. Sambungkan hujung ni kepada hujung ni. So ini adalah R. Okey. Kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua
ialah kaedah segi empat selari. Bukan segi empat tepat, segi empat selari. Okey, segi empat selari iaitu macam mana? Sama juga cara dia, awak ada 2 F1 tambah dengan 2 daya F2. So, akan dapat macam ni. Yang ni F1, F2. So, awak gerakkan dia macam ni. Okey, selari. So, akan dapat dekat sini. Yang ni juga tarik ke bawah, akan dapat sini. So, dari sini sambung sampai titik sini. Sambung saja macam ni. Okey, so ini adalah arc. Ataupun yang ketiga, kita guna kaedah leraian daya yang kita belajar tadi. Okey, so hari ini saya akan ajar cara kira paduan daya menggunakan leraian daya. Nanti awak asaskan senang je. Okey, sebelum tu macam mana formula paduan daya? Okey, macam mana sebab kita nak cari jumlah kan. So mesti R sama juga dengan punca kuasa Fx kuasa 2 tambah ni jumlah Fx dengan jumlah Fy. Okey. So akan dapat berapa? Lepas dapat ni, mula-mula akan cari ni dulu dengan ni dululah. So bila dah dapat ni, cari sudut dia pula. Sudut dia bersamaan dengan tangent equal to jumlah Fy bahagi dengan Fx. So nanti akan dapat nilai dia Fy over Fx. Okay. So untuk cari paduan daya mesti ada kedua-dua nilai ni lah. Nilai arc dengan sudut.